Okay, dalam video ni kita nak cuba try dapatkan basic shape untuk handle ni. So kalau kita tengok handle ni, kita ada part yang besi ni, so bahagian atas ni, and then kita ada bahagian yang bawah ni. Okay, yang bahagian kayu ni, so basically bahagian ni lah. Tapi kalau kita tengok bahagian yang front view ni, kita ada bahagian besi kat tengah ni, so kita boleh create dekat situ juga. Okay, tapi kita cuba dapatkan basic shape tu dulu lah. Okay, kita boleh try yang ni dulu. Okay, so untuk ni kita boleh create shape yang baru lah. Okay, so kalau kita pergi ke right view, okay, kita nak letak kat atas ni, and then handle ni dia melengkung sikit, tapi untuk shape ni kita cuba create yang baru, and then kita just rotate untuk match orientation ni lah. Okay, so kita cuba start dengan sphere ataupun kita start guna silinder dulu, sebab kalau kita tengok bahagian ni kita ada lubang kat sini kan. So kita extrude daripada silinder ni lah. Okay, so mungkin kita boleh rotate. Okay, and untuk rotate, and kita nak make sure dia rotate 90 darjah. Okay, kita pergi ke channel box. Okay, so setiap kali kita buat apa-apa objek, okay, kita ada translation, rotation dengan scale. Okay, so tadi kalau saya gerakkan ke atas, okay, so dia akan ubahlah nilai X dengan Y ni. So translate ni dia punya position lah. Rotate ni rotation ni lah. Okay, so kita nak rotate bahagian rotate Z. Okay, and saya nak make sure dia betul-betul dia betul-betul 90 darjah. Okay, so 90, enter. Okay, and kita cuba ukur dulu dekat handle ni. Okay, so just resize. Okay, kita pergi balik ke perspektif, pergi balik ke right view. Okay, so saya nak dapatkan shape lubang ni dulu, and then kita boleh extrude bahagian luar tu. Okay, supaya kita boleh delete lah lubang tu nanti. Okay, so mungkin lubang dah dekat bahagian ni, and then kita shapekan permukaan ni dekat bila kita extrude tu nantilah. Okay, okay, so ni kita ukur dulu. Okay, supaya saya nak cuba match lah dengan reference ni. Okay, agak-agak je lah. Okay, so pergi balik ke perspektif, and then kita tak perlu bahagian ni, kita nak bahagian luar ni je. So firstly kita cuba nipiskan dia, sebab nanti kita nak delete bahagian dalam. Okay, so nanti bila kita model, kita dapat permukaan yang kat luar lah. Okay, so bila kita pergi ke face, okay, saya make sure turn off loose symmetry. Saya nak semua permukaan kat luar ni, and then saya nak select bahagian dalam ni. Okay, kita boleh je nak select satu-satu. Okay, tapi dah ambil masalah. Okay, ataupun kita pergi ke sini, kita klik drag untuk select bahagian tu, ataupun kita select bahagian luar ni, and then shift drag ni, dia akan select bahagian yang invert daripada apa yang kita select sebelum ni. Okay, so saya nak delete, control delete. Okay, so basically kita dapat lubang tu lah, and then kita nak dapatkan permukaan kat luar tu, kita just extrude. So saya shift select semua ni, edit mesh, and then kita extrude mesh to extrude. Okay, kita besarkan. Okay, and agak-agak lah dia punya size dia tu. Alright, and then kita just perlu bahagian yang flat ni lah. Okay, so saya just delete bahagian dalam. So sekarang ni kita just shapekan dia punya shape dia dulu. Okay, so pergi ke right view, and then kita boleh extrude dia punya edge tu untuk kita start shaping lah kita punya, saya tak tahu dia panggil apa ni, handle besi ni. Okay, so okay, kita boleh select separuh bulatan tu. So dari sini kita select half
Okay, sampai sini. Edit mesh and then kita extrude sekali lagi. Extrude. Okay, and then kita boleh pergi ke object mode. Okay, kita cuba ukur dekat bahagian handle ni. Okay, tapi handle ni dah melengkung, so kita cuba agak-agak lah. Okay, kita boleh juga simetri bahagian Z. So, simetri objek Z. Okay. Cuba dapatkan shape tu. Okay, rasanya bahagian ni dia straight saja, so kita straightkan dia. Mungkin dia bulat sikit kat bahagian atas ni. Okay, kena back and forth lah dengan Maya dengan reference ni. So mungkin tu dah okay. Alright. Okay, so rasanya dah okay. Sekarang ni kita nak cuba extrude bagi dia punya bahagian sebelah ni lah, okay. And then kita boleh mirror dekat sebelah lagi. So kita just extrude dulu. Pergi ke edge. So okay, mungkin kita boleh double click. So dia select semua. Edge mesh, extrude. Okay, kita extrude ke dalam. Okay, sekarang ni kita boleh fikir lah kita nak dia tebal mana. Okay. Oh sorry, kita undo balik sebab kita kena juga select bahagian dalam ni juga. Okay, sebab ada bahagian tebal dalam ni. So edit mesh, extrude. Okay, and then pergi balik ke object mode. And then kita cuba define lah dia punya thickness dia tu. Okay, and mungkin bahagian ni dia bukan straight, dia bukan completely straight lah kan. So okay, mungkin kita boleh tambah edge loop juga. Okay, sebab kalau kita tengok dekat front view ni, okay, bahagian ni dia flat juga, tapi dia still bulat dekat bahagian tepi ni. Okay, so kita dapatkan permukaan yang straight ni. Okay, so dia straight dekat bahagian ni. And then dekat bahagian ni kita cuba kecilkan. Okay. Alright, mungkin kita lagi efisien kalau kita turn off symmetry. Okay, and kita boleh turn on X-ray supaya kita boleh tengok kita tak terselect lah bahagian-bahagian yang kita tak perlu. Okay. Kita boleh select bahagian ni. Okay, rasanya lagi senang kalau kita pergi ke right view lah. Senang nak tengok kan. Okay, kita boleh turn on symmetry. So selalunya mungkin dalam 60, mungkin most like 80% lah bila kita model. Selalunya kita akan move kita punya vertex. Okay, so nanti kita kena fikir lah sebab nanti bila kita nak smooth preview kan, bila kita tekan 3 tu, okay, sama macam kita buat blade tu kan, kita kena pastikan kita ada polygon yang mencukupi lah untuk kita dapatkan permukaan yang smooth tu. Alright, and then mungkin kita boleh tambah satu lagi. Okay, so instead of kita tambah satu lagi edge loop, so saya nak tunjuk satu lagi dalam Maya, kita ada bevel option. So basically kalau kita pergi ke edge ni, saya select bahagian ni,
And saya nak tambah 2 lagi edge loop dekat bahagian antara edge loop ni lah. Okay, so kalau kita pergi ke mesh, edit mesh bevel. Okay, so kita pergi ke option dulu, kita reset setting. Okay, supaya kita sama. So edit mesh, kita bevel sekali lagi. Okay, so kita boleh adjust dekat bahagian ni lah. So kalau kita tengok fraction ni, dia akan adjust berapa tebal distance antara edge loop tu, ataupun kita boleh tambah segment. Okay, so kita boleh tambah berapa banyak kita nak lah. Okay, untuk ni mungkin 1 dah cukup, and fraction tu kita cuba besarkan sikit. Alright, so rasanya tu dah cantik. Sekarang ni saya nak adjust edge ni. Kita cuba match dengan handle ni. So kalau kita turn on kita punya wireframe on shaded ni, so just klik bahagian ni. Oops. Okay, kita pergi ke front view. Cuba match lah dekat sini. Okay, and then saya rasa bahagian ni saya nak straight, and then dia melengkung ke sini. Okay, kita boleh juga gerakkan sini. Okay, maybe kita boleh tambah 1 lagi edge loop. So select ni, and saya nak try bevel sekali lagi. Okay, mungkin tak perlu kot bevel. Saya rasa kita just gerakkan edge ni je lah. Okay, so ni nampak nice, just nice. Okay, and kita perlu consider juga kalau kita pergi X-ray, kita perlu consider juga kita punya n-gons dengan triangle tu. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita dah ada satu n-gons ni. Okay, sebab nanti bila kita nak smooth, kita kena pastikan dia sama ada quartz ataupun triangle lah. Okay, so kita cuba pastikan ni dia jadi quartz. So boleh je pergi ke multicut. Okay, saya nak make sure kita boleh shift. Okay, 30%, 30%, 30%, 30%. Betul? Okay, so sekarang ni kita ada semua quartz lah. Okay, kita tak mahu ada n-gons. Alright, so rasanya dah nampak ok. So tak perlu risau dengan bahagian ni, sebab nanti kita akan rotate lah ke bahagian ni. Ok, so sekarang ni saya nak mirror. So mesh, kita mirror, option and negative X. So just double check, negative X, apply. Oops, so rasanya kita tersilap. Ok, kalau macam tu sebab off mirror axis. Oh, ok. Sorry, instead of object kita pergi ke world, sebab kita nak follow world punya axis. Ok, sebab tadi kita start dengan cylinder kan, so sebab tu dia punya mirror direction dia lain. So kita pergi ke mirror axis position, kita pergi ke world, X ke negative, apply. Okay, kita turn on X-ray, just double check, make sure tak ada apa-apa masalah. Okay, so nampak cantik. Kita apply. Oops, sorry, kita dah apply sekali, so jangan tekan 2 kali. So kita close. Okay, clear. And then okay, so dah double check. Kita cuba test smooth. Okay, of course kita kena adjust lagi lah. Okay, kita kena tambah lagi edge loop supaya kita maintain kita punya shape. Okay, so rasanya yang paling senang sekali dekat bahagian lubang ni. So kita boleh tambah edge loop. Kita tambah dekat bahagian bawah ni. Okay, kita tengok reference. Okay, so dia tajam sikit. So okay, boleh juga kita tambah bevel dekat sini supaya dia nampak lagi smooth kan. Dia nampak, permukaan dia nampak round sikit. Okay, so mungkin bahagian ni kita boleh tambah. Tapi kalau kita tengok
edge loop kat sini dia rapat, so bahagian ni dia akan jadi tajam lah. Okay, tapi kat reference ni dia nampak smooth kan, so kita tak mau lah ada edge loop yang terlalu rapat kat sini. So instead of kita tambah dekat situ, kita cuba just okay, kalau kita tambah dekat sini, okay, tak boleh juga sebab dia akan naik sampai ke sini. So apa kita nak buat? So firstly, saya nak fokus dekat bahagian ni tu. Okay, so dalamnya kalau kita tekan icon so basically ni dia isolate lah apa yang kita select. So contoh kalau saya select ni, saya klik ni, okay, dia akan display yang ni saja. Okay, so kalau kita tekan sekali lagi, okay, dia akan display balik semua. Okay, so ni senang lah untuk kita fokus satu part saja. Okay, so sekarang ni saya nak draw saya punya edge loop. Okay, guna multicad and saya nak cuba lukis edge loop daripada mungkin daripada sini kita boleh sampai ke sini lah. Okay, sebab bahagian ni saya tak mau kacau, sebab nanti bila kita tekan 3 saya nak permukaan atas ni smooth, bahagian ni dia sharp. Alright. Okay, sebelum tu kita cuba try select ni dulu, sebab kalau kita boleh bevel rasanya lagi senang. Kita cuba bevel. Okay, cuba dulu. Kalau tak jadi, kita cuba lukis lah. So edit mesh bevel. Okay, so far kalau kita tengok bevel dia menjadi juga, tapi rasanya bahagian ni dia akan nampak lain sikit lah. So kalau kita tambah satu segmen, kita cuba smooth preview. Okay, kalau kita tengok reference, bahagian ni dia lagi sharp kan. So kita kena tambah satu lagi edge loop. Okay, so rasanya mungkin kita boleh skip lah apa daripada kita lukis manually kan. So rasanya bevel ni dia membantu lah. So kita cuba edit mesh, kita cuba bevel sekali lagi. Okay, tapi bila kita bevel ni, kalau kita tengok dia akan buat endgons kat sini. So kita kena fix tu nanti. Okay, so kalau kita tambah satu lagi situ. Alright. Okay, so saya rasa tu nampak lagi kemas lah. Okay, and endgons ni kita boleh fix. So kita cuba try. Maksudnya kita boleh collapse saja. Okay, so edit mesh collapse. Oh sorry, kita ada satu lagi dekat sini kan. So sini pun endgons juga. So kita tengok. Okay, so kita boleh tambah satu lagi edge loop supaya dia nampak lagi kemas lah. Okay, so kalau kita pergi ke mesh tool, multicad. Okay, daripada sini kita cuba snap. Okay. Oh, sorry, saya terlupa nak turn on symmetry. So kita symmetry ke bahagian Z. Okay, sini. Okay, kita cuba avoid endgons. Okay, enter. Okay, kita ada satu lagi dekat bahagian ni. So rasanya ni kita boleh. Okay, saya rasa kita tak perlu bahagian ni. Okay, and kalau kita control delete. Okay, and bahagian ni kita boleh collapse jadi triangle. Mesh collapse. Okay. Okay, mungkin kita boleh collapse bahagian ni juga. Edit mesh collapse. Okay, so kita nampak lagi kemas lah kita punya edge loop. Okay, and then kita just mirror lah bahagian sebelah ni. So mesh.
mirror. Alright. So dah cantik. Okay, and rasanya bahagian ni kita dah okay. Cuba double check dengan reference. Okay, kita ada permukaan yang melengkung ni. And sekarang ni kita nak cuba dapatkan permukaan yang rata dekat sini. Okay, dekat bahagian tengah-tengah ni. Satu, and then kita cuba pergi ke H. So rasanya kita boleh pergi ke object X. Oh sorry, world X. Okay, and then kita cuba rapatkan bahagian ni. Okay, and then kita tambah satu lagi edge loop, mesh tool, insert edge loop. Sorry. Kalau kita tengok reference ni kan, so dia extrude, kita nampak permukaan dia tu dia extrude kan. So instead of kita tambah edge loop, kita just extrude lah. Okay, dia kalau saya tengok ni dia just extrude sikit saja, kecuali dekat bahagian bawah ni. Okay, so kita deselect bahagian bawah ni. Okay, mungkin bahagian ni. Okay, edit mesh, extrude. Kita just skip je. Okay, and then saya nak bevelkan bahagian edge ni. So double click, saya nak bevel bahagian ni, So edit mesh, bevel, and then just skip saja bevel 0.3. Okay, and then kita perlu satu lagi edge loop dekat hujung ni supaya dia nampak lagi tajam. So edit mesh, insert edge loop. Sorry, mesh tool, insert edge loop. Okay, ni. Okay, and rasanya boleh tambah satu lagi kat bahagian ni supaya ada retain dia punya shape. Okay, and then kita klik 3. Okay, and kita nak make sure kita dapat muka yang tajam dekat hujung ni. So rasanya kita boleh delete bahagian bawah ni, control delete. So instead of kita tambah kat bawah ni, kita tambah dekat atas ni. So kita pergi ke mesh tool. Okay, sebelum pergi insert edge loop, okay, kita boleh bahagian tepi ni kan, kita boleh gerakkan dia ke bawah sikit. Okay, sebab kalau kita tengok front view, okay, so saya nak pastikan dia pergi ke bawah sikit, and then mesh tool, insert edge loop. Okay, rasanya tu dah cukup. Okay, connector yang 3. Okay, so dia nampak lagi samalah dengan punya reference, tapi dekat bahagian ni kita pula kita ada lubang kat sebelah ni. So okay, so apa kita boleh buat, kita boleh mirror. Tapi kalau kita perasan dekat silinder ni kita ada permukaan yang tajam ni, so kita boleh jadi delete. Okay, sekejap, tapi sebelum tu kita mirror dulu supaya kita match dengan bahagian Z. So mesh, kita nak mirror bahagian Z. So daripada positif ke negatif. Okay, apply. Okay, nampaknya kita kena guna objek punya position. So saya tak sure dia punya exist. So kita cuba try Z dulu. Okay, so itulah Z exist. Bahagian negatif objek. Okay, double check. And then dekat bahagian ni kita nak delete bahagian ni. Okay, supaya silinder tu dia tajam lah. Okay, so kita cuba zoom in sikit sebab dia punya edge tu terlalu kecil kan. So select bahagian edge tu.
and shift select bahagian sebelah lagi. Kita nak double click lah, okay, supaya ada select semua sekali. Double click. Okay. So okay, kita buat bahagian ni dulu, nanti kita mirror lah sebelah tu. Okay, so saya dah select semua sekali kecuali bahagian ni. So kita control select bahagian ni. Okay, so dah select bahagian tu, kita pergi ke mesh, kita collapse. Okay, so kalau kita tengok, dia dah delete edge dekat silinder tu lah. Okay, and sekarang ni kita mirror balik dekat sebelah. So mesh, kita mirror, kita pastikan dia Z axis object negative. Apply. Close. Okay, kita double check. Okay, sekarang nampak lagi kemas lah. Okay, and saya nak apply blend material. So right click. Kita boleh pergi assign existing material sebab kita dah buat material yang baru untuk blade tu kan. So pergi ke assign existing material. So kita assign blend yang kita apply dekat blade tu lah. Okay, so kita boleh pusing, kita double check lah. So rasanya bahagian sini mungkin kita boleh smoothkan lagi. Okay, so just adjust dia punya position ni lah, edge loop ni. Okay, so dah nampak lagi bulat lah. Okay, kita tak perlu risau dekat bahagian yang kita tak nampak, kita tak perlu risau. So bila kita turn off balik isolate selection ni. Okay, yang sekarang ni kita cuba rotate kan, cuba match dengan handle ni lah. Okay, so kalau kita tengok reference dia lebih kurang lah, macam tu shape lah. Okay, and handle ni kita smoothkan. Okay, tapi of course ni tak final lagi sebab kita akan create ni dalam video yang selepas ni lah. Okay, so tu saja. Sekarang ni kita boleh adjust ikut kesesuaian lah. Alright.